بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dan ketika ini kita masih lagi mampu untuk mandi sendiri, sehingga satu masa nanti orang lain pula yang akan tolong memandikan kita. Alhamdulillah juga pada waktu ini, pada ketika ini kita masih lagi mampu untuk memakai pakaian kita sendiri, sehingga satu masa nanti orang lain pula yang akan tolong memakaikan pakaian untuk kita. Alhamdulillah juga pada waktu ini, pada ketika ini, pada saat ini kita masih lagi mampu untuk menunaikan solat kita sendiri, sehingga satu masa nanti orang lain pula yang akan tolong menyolatkan kita. Dan akhirnya Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada waktu ini, pada ketika ini, pada malam ini kita masih lagi mampu untuk berjalan dengan kaki kita sendiri, sehingga satu masa nanti orang lain pula yang akan tolong mengusung kita ke tempat yang pasti ditempuhi oleh kita semua sidang jemaah sekalian. Begitulah sekira-kiranya mukadimah, mudah-mudahan untuk menyedarkan kita, mengisafkan kita betapa cepatnya masa berlalu. Jadi pejam celat tengok-tengok kita berada dalam bulan Rajab dah. Tak lama lagi kita akan menyambut bulan Syaban, dan selepas daripada itu barulah kita akan menyambut iaitu bulan yang penuh dengan barakahnya, iaitu bulan Ramadan. Jadi sempena kedatangan bulan Rajab ini sidang jemaah sekalian, memang tidak dapat dipisahkan daripada satu peristiwa, iaitu yang selalu kita sambut tiap-tiap tahun, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan bila kita sebut Isra' dan Mi'raj ini pun memang kita tak dapat pisahkan daripada suatu ibadah, iaitu yang selalu kita lakukan tiap-tiap hari, 5 kali sehari, 5 waktu, iaitu ibadat solat sidang jemaah sekalian. Jadi sesuai dengan program yang dianjurkan, iaitu pada malam ini, iaitu program penghayatan solat, iaitu untuk kita sama-sama memberikan perhatian. Jadi maksud kita ni, penghayatan ni, kita nak beri perhatian yang lebih kepada ibadat solat ini. Sebab ibadat solat ini kalau kita tengok dalam kedudukannya, iaitu dalam rukun Islam ni, iaitu yang mendapat kedudukan tempat yang kedua setelah daripada 2 kalimah syahadah. Jadi itu kedudukan solat kita. Bila seseorang itu mengucapkan 2 kalimah syahadah, maka dia seorang Muslim. Maka untuk membuktikan dia itu sebagai seorang Muslim, dia itu sebagai seorang mukmin, maka tidak dapat tidak antara amal ibadahnya ialah ibadat solat. Kemudian seterusnya ibadah puasa, kemudian seterusnya ibadah zakat, dan begitulah seterusnya ibadah haji. Itulah dia 5 rukun utama, iaitu 5 amalan utama dalam rukun Islam itu yang membuktikan keislaman seseorang. Jadi itulah dia sidang jemaah sekalian. Jadi untuk malam ni kita nak fokus, kita nak tumpu kepada ibadah solat. Jadi macam mana kita nak menambahkan penghayatan kita kepada ibadah solat ini sidang jemaah sekalian? Jadi antara makna penghayatan kita kepada ibadah solat ini sidang jemaah sekalian, marilah kita lihat apakah dia kelebihan ibadat solat ini berbanding dengan ibadah-ibadah lain. Jadi apa dia keistimewaan dia sampai kita mengadakan satu bulan, iaitu bulan penghayatan solat ini. Jadi antaranya sebab-sebab mengapa kita mesti menghayati kelebihan dan keistimewaan ibadat solat ini ialah yang pertama, kalau kita buat perbandingan, kalau kita cuba buat perbandingan antara ibadah solat dengan ibadah-ibadah lain, memang ibadah solat ni cukup istimewa. Istimewanya kerana apa? Kerana kalau ibadah lain, kalau ibadah puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nabi terima daripada Jibril alaihi salam melalui wahyu tentang persyariatan ibadat solat, iaitu ibadah puasa. Dan begitu juga iaitu ibadah zakat pun melalui wahyu, ibadah haji pun wa atimul hajja wal umrata lillah pun melalui wahyu. Akan tetapi ibadat solat sidang jemaah muslimin dan muslimat,
Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia terima terus daripada Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Iaitu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa bersama dengan malaikat Jibril, iaitu dengan menaiki burak daripada Makkah Al-Mukarramah menuju ke Baitul Maqdis. Kemudian daripada Baitul Maqdis tu bersama lagi dengan menaiki burak bersama dengan Jibril terus kepada Sidratul Muntaha. Di situ tu Muntaha itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima watikah, iaitu persyariatan ibadat solat mula-mulanya 50 waktu. Bayangkanlah 50 waktu sidang jemaah sekalian. Sekarang ni 5 waktu pun ada orang tinggal. 5 waktu pun ramai orang yang tidak istiqamah. Ada orang tu yang mana kita jumpa tu seminggu sekali. Jumpa sembahyang Jumaat. Ada juga yang dahsyat lagi setahun sekali. Itu sembahyang hari raya. Tapi itulah 5 waktu ni pun kadang-kadang kita nampak ramai juga orang yang mengabaikannya. Jadi mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima iaitu persyariatan solat ni 50 waktu sidang jemaah sekalian. Kemudian Rasulullah pun turun bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pun tanya, "Ya Rasulullah, apa yang Allah telah fardukan kepada umatmu?" Maka Rasulullah pun kata, "Allah telah memfardukan kepada aku dan kepada umatmu, umatku ni sebanyak 50 waktu." 50 waktu. Nabi Musa kata, "Umatmu takkan mampu. Umat kamu takkan mampu pergi rayu kepada Allah Ta'ala." Maka Rasulullah pun pergi rayu. Pergi rayu punya rayu akhirnya daripada 50 kurang jadi 5 waktu. Walaupun kurang jadi 5 waktu ni bila bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, maka Nabi Musa kata 5 waktu pun umatmu takkan mampu juga. Itu Nabi Musa kata 5 waktu pun tak mampu. Kemudian Rasulullah kata, "Wahai Nabi Musa alaihi salam, aku malu dah nak pergi mengajak Allah, biarlah 5 waktu cukup dah." Itulah dia. Daripada situlah maka turunnya, maka datangnya persyariatan 5 waktu ini sehinggalah dilakukan oleh kita semua, iaitu membuktikan kepada keislaman kita dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia kelebihannya. Dia berpandai dengan ibadah-ibadah lain. Itu Rasulullah dia terus terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya sidang jemaah sekalian, apa dia kelebihan dia ibadat solat ni? Iaitu didapati bahawa ibadah solat ni sama sekali kita tak boleh tinggalkan. Walaupun di mana jua kita berada, walaupun keadaan apa sekalipun kita tak boleh tinggalkan. Kalau ibadah zakat ni diwajibkan kepada orang kaya, maka orang miskin ni dikecualikan sebab dia menerima zakat. Kalau ibadah puasa ni, kalau kita berada dalam keadaan musafir, boleh kita tinggalkan, tapi kena qada lah. Begitu juga orang sakit boleh tinggalkan, orang tua yang tak mampu pun boleh tinggalkan. Itu dia. Itu antara keadaan-keadaan maknanya ibadah puasa boleh ditinggalkan, iaitu dengan syarat dia kena qada lah. Tetapi kalau ibadah solat ni sidang jemaah sekalian, masya-Allah, tidak boleh tinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Walaupun keadaan macam mana pun. Dalam keadaan dia pun mungkin dia buat 5 waktu, dalam keadaan musafir pun kena buat juga. Kalau keadaan musafir ni ada jamak qasar. Kalau cukup syarat-syarat ni. Itu dia orang musafir. Orang sihat kena buat, orang sakit pun kena buat juga. Kalau dalam bab ibadah puasa tadi orang sakit boleh tinggalkan, ada keuzuran. Tetapi untuk ibadat solat ni orang sakit, kalau tak mampu berdiri boleh sembahyang duduk. Kalau tak mampu duduk kena sembahyang mengiring. Tak mampu mengiring kena sembahyang baring. Kalau tak mampu dengan baring dengan anggukkan kepalanya. Kalau tak mampu dengan anggukkan kepalanya dengan kelopak matanya. Kalau tak mampu dengan kelopak matanya dengan niat di hatinya. Kalau tak mampu dengan niat di hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah sekali di sidang jemaah kalian. Dah. Itu dia. Maknanya kita nak cerita di sini tak boleh tinggal. Kanak-kanaknya, orang dewasanya tak boleh tinggal. Dalam keadaan aman, bahkan juga dalam keadaan perang pun kena buat juga. Dalam keadaan perang, maka disyariatkan kepada kita dalam keadaan perang ni ada solat al-khauf. Kalau kita berada dalam peperangan tak boleh tinggal. Itulah dia kehebatan ibadah solat ni. Walaupun macam mana keadaannya, walaupun di mana sahaja kita berada, maka solat tetap juga ditunaikan.
Itu dia kehebatan ibadat solat ni sidang jemaah sekalian. Jadi apa lagi keistimewaan dan kehebatan ibadat solat ni sidang jemaah sekalian? Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu lagi kepada kita sidang jemaah sekalian. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salatu. Perkara ataupun amalan yang mula-mula sekali yang dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat di hadapan Allah Taala ialah ibadat solat. Ibadat solat dulu Allah tengok. Itu dia. Berbanding dengan ibadah-ibadah lain. Kalau elok ibadat solat kita, comel ibadat solat kita, alhamdulillah, maka eloklah ibadat-ibadah yang lain. Kalau tidak elok ibadat kita, kalau ada cacat celah ibadat solat kita tu, maka bahayalah yang mengundang kita selepas daripada itu sidang jemaah sekalian. Itu dia ibadat solat sidang jemaah sekalian. Kalau kita tengok kepada keadaan sekarang ni berdasarkan kepada kajian-kajian yang dibuat oleh cendekiawan dan juga ilmuwan-ilmuwan kita, sebagai contohnya beberapa tahun lepas kita pun ada mendengar suatu kejutan, iaitu kajian yang dilakukan oleh Datuk Muhammad Fadilah Kamsah yang menyatakan bahawa iaitu lebih kurang 80% daripada kanak-kanak kita yang tidak tahu solat. Bayangkanlah. Dan pada minggu lepas saya ada bertemu dengan bekas pegawai kanan daripada Jakin, daripada Mawib, daripada Jawi. Ada suatu perbincangan dengan mereka yang mana di Masjid Besi tu, Masjid Tuanku Mizan tu, mereka ada buat satu kelas, iaitu kelas yang terdiri daripada 20 kelas. 20 kelas untuk mengaji Al-Quran kepada warga-warga emas. 20 kelas itu, yang satu kelas dia advance, boleh baca Quran dengan baik, boleh baca Fatihah dengan baik. Yang 19 kelas tu dahsyat. Iqra pun tak boleh baca. Bayangkanlah kalau Fatihah pun tak boleh baca, macam mana solat mereka selama ni? Adakah solat mereka sah? Itulah dia sidang jemaah sekalian. Satu keadaan yang cukup membimbangkan, iaitu yang berlaku di kawasan Putrajaya. Jadi boleh tengok sendiri bagaimana warga-warga emas ini, orang pecah-pecah dah ni, dia belajar mengaji Quran, baru nak belajar. Tapi kawasan kita ni tak tahulah sidang jemaah sekalian. Kalau kawasan kita ni, kebanyakan kita ni malu-malu nak belajar mengaji Quran ni. Entah lagi apabila tentang solat ni. Dan juga ana pun ada pesan kepada anak-anak murid ana yang daripada Uniza tu, terutamanya yang mengambil jurusan jurawat, yang buat praktikal di hospital. Jadi pesan tu, cuba tanyakan pokcik-pokcik tu, mokcik-mokcik tu, dan beritahu kalau masuk waktu solat ni, suruh dia orang supaya solat. Tapi dapatan yang anda dapati daripada iaitu pertemuan anak-anak murid tadi bila berada di sana, cukup menyedihkan sidang jemaah sekalian. Ada daripada kalangan pokcik-pokcik dan mokcik-mokcik yang berada di hospital tu, tak tahu pun nak mengaji Quran, minta tolong pula anak murid tu tolong bacakan Al-Quran untuk dia, tolong ajar. Jadi itu dia keadaan dia, kedudukan sekarang ni. Ia berada di hospital. Lepas tu bila tanya pula buat solat, kebanyakan daripada mereka ni tak tahu pun. Macam mana nak melakukan solat ini dalam keadaan mereka berada di atas katil, tak tahu. Sedangkan Islam pun dah tunjuk dah panduannya bagaimana nak mendirikan solat itu di atas katil bagi orang sakit. Walaupun wayar-wayarnya, tiup-tiupnya ada di atas tubuh badan mereka, boleh, tak ada masalah pun. Islam itu mudah, kita yang mempayahkan. Itulah dia. Jadi itu keadaan yang cukup menyedihkan sidang jemaah sekalian. Jadi apa tanggungjawab kita ni berkaitan dengan ibadah solat ni yang cukup kita bimbang ni? Ada rata-rata bukan sahaja di hospital, lebih-lebih lagi anak-anak muda kita ni. Anak-anak muda kita, belia-belia ni, muda-mudi, yang mana rata-rata daripada mereka ni kadang-kadang kalau kita tengok dalam masjid ni, Masya Allah, susahnya kita nak cari orang muda dan mudi ni yang berada di masjid. Yang adanya warga-warga emas, warga-warga perak, 50 ke bawah. Warga besi tu tak jumpa. Warga besi tu 30 bawah. Hak emas ni, Masya Allah, tu yang kita sejuk mata memandang ni. Warga emas ni kita suka ni. Yang warga besi ni payuh nak cari. 30 ke bawah. Itulah dia kebanyakan daripada ibu bapa kita
dan juga rumah tangga kita ni kadang-kadang ia terlupa kepada pesanan Nabi SAW. Nabi pesan kepada kita ni, muru auladakum bis-salati idza balagu sab'a sinin. Hendaklah kamu suruh anak kamu solat bila sampai umur 7 tahun. Wadribuhum idza balagu 10 sinin. Pukullah bila sampai umur 10 tahun. 10 tahun untuk solat juga kena pukul. Rasulullah pesan. Ini tidak. Bila masuk umur 7 tahun, anak kita balik daripada sekolah, kita tanya kepada anak kita, makan ke tak lagi? Buat kerja rumah tak lagi? Mandi ke tidak lagi? Jarang daripada kita ni yang tanya kepada anak kita, solat zuhur tak lagi? Solat asar ke tak lagi ni bila balik daripada sekolah ni? Itu dia. Itu pertanyaan wajib yang patut ditanyakan oleh ibu bapa kita ni berdasarkan kepada pesanan Nabi SAW tadi. Suruh anak kamu solat. Tapi anak kita bila besar panjang 11 tahun, 12 tahun, tak solat lagi, tak apalah. Besar panjang dia pandai lah. Itu jawapan daripada kita. Kita pula kesian. Nabi pesan dah 10 tahun tu kalau tak solat, bedal dia. Pukul dia. Pukul ni maknanya untuk mengajar dia. Buku ni supaya kita tunjukkan ketegasan bahawa solat itu mesti ditunaikan, jangan ditinggal-tinggalkan. Itu dia pesanan Nabi. Tapi kebanyakan daripada kita sudah meninggalkan sunnah ini. Ini je kepentingan. Jadi kita ingat ni bila kita dah jadi ibu bapa ni, iaitu kita ingat tugas yang mudah, hanya meramaikan anak. Bukan. Kita sekarang ni bukan nak tengok kepada kuantiti anak yang ramai. Betul Rasulullah kata, inni mubahim bikum bikasratil umat. Betul aku suka kepada umatku yang ramai. Tapi Rasulullah ni kalau boleh nak tengok kepada kualitinya. Kualitinya iaitu umat yang rajin mari solatnya, umat yang kuat ibadahnya, yang berpuasanya, yang rajin bersedekahnya. Itu yang Rasulullah naknya. Umat yang banyak selawatnya kepada Nabi. Ini dia. Jadi cuba kita muhasabah diri sidang jemaah sekalian. Itu dia pesanan Nabi. Dan yang paling penting selepas daripada itu Nabi sebut lagi, iaitu ungkapan wa farriqu bainahum fil madaji'. Hendaklah kamu pisahkan mereka ini tempat tidur mereka. Kalau anak perempuan dan juga anak lelaki, hendaklah dipisahkan tempat tidur mereka. Apa maknanya? Maknanya dua sidang jemaah sekalian. Iaitu yang pertama, kena jaga batas-batas pergaulan. Batas-batas pergaulan lelaki dan perempuan kena jaga molek. Jangan terlalu bebas. Walaupun adik-beradik sekarang ni macam-macam gejala maksiat, perkara yang mungkar berlaku. Walaupun di kalangan adik-beradik, bahaya. Sebab itulah kena ada batas-batas pergaulan sidang jemaah sekalian. Sekarang ni Masya Allah, kalau kita tengok di tepi pantai, kalau kita tengok di shopping kompleks, tak kahwin lagi, tak bertunang pun macam suami isteri dah. Suap menyuap sila tangan dah. Tak akan nikah lagi pun. Itulah dia yang berlaku. Naik motor mulai ada macam suami isteri. Yang dahsyat lagi, yang awet perempuan pula bawa motor, orang lelaki duduk belakang. Jadi itulah yang dahsyatnya sidang jemaah sekalian. Jadi kita rasa takut sangat apa yang berlaku kepada muda-mudi sekarang ni. Jadi tengok-tengoklah anak kita tu, supaya tidak berlaku kepada anak kita. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada jaga pergaulan, Rasulullah pesan daripada hadis tadi wa farriqu bainahum bil madaji' ini, ialah batas-batas aurat pun kena beritahu, terutamanya aurat kepada iaitu anak-anak gadis perempuan kita. Kena beritahulah kepada anak perempuan kita batas auratnya, seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua tapak tangan. Ini tidak sidang jemaah sekalian, masya-Allah. Allah, dengan sewaji yang ketat-ketatnya, dengan baju yang ketat-ketatnya, dengan tudungnya sangkatnya macam dok cukup kain. Lepas tu dedah pula lehernya, dedah pula telinganya, macam-macam. Ini yang pelakunya. Jadi itu kita nak salahkan siapa? Tanggungjawab siapa ni? Tanggungjawab siapa ni? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Itu setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah, semula jadi bersih-bersihnya. Fa'abawahu, maka ibu bapalah yang mencorakkan. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ibu bapa, bukan pihak sejik, bukan pihak jabat agama, bukan pihak kerajaan. Ibu bapa
Sebab anak itu datang daripada semua keluarga. Jadi keluarga lah yang bertanggungjawab sidang jemaah sekalian. Jadi marilah sama-sama kita muhasabah diri, supaya kita lihat kepada anak kita, terutamanya anak lelaki kita, anak perempuan kita di waktu ini, di mana mereka berada. Di waktu maghrib ni berada di mana? Cuba telefon kau tengok-tengok, ada tepi batas. Ada balik rumah lagi. Dahsyat. Itulah dia. Jadi macam mana kita nak jadikan anak kita ni anak yang solehah. Kalau kita ni, kalau boleh sidang jemaah sekalian, kalau kita meninggal kelak ni, kalau boleh kita nak anak kita ni mendoakan untuk kita. Jadi itu ya harapan kita. Harapan kita iaitu salah satu daripada harta yang cukup bernilai kepada kita ni, selain daripada amal soleh kita, selain daripada sedekah kita ni, iaitu waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh ni yang mendoakan untuk kita. Itu harapan kita, impian kita. Kalau boleh biar sewaktu kita meninggal nanti, biarlah anak kita yang jadi tok imam sembahyang jenazah. Kalau boleh sewaktu kita meninggal nanti, biarlah anak kita yang baca talqin. Kalau boleh sewaktu kita meninggal nanti, biarlah anak kita yang baca doa tahlil. Itu harapan kita. Itu harapan kita. Itulah dia harta yang tidak ada nilai harganya sidang jemaah sekalian. Anak kita, bukan tok imam, bukan tok bilal, anak kita. Itu dia. Jadi itu harapan kita sidang jemaah sekalian. Jadi buatlah pesanan kepada anak kita, supaya anak kita itulah yang mana membacakan, menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk kita, yang rajin solatnya, yang mana mendoakan untuk kita. Jadi itu dia sidang jemaah sekalian. Itu dia yang sepatutnya kita usahakan, yang sepatutnya kita lakukan dalam kehidupan kita yang masih ada ni. Jadi kita ingat, kita kena insaf bahawa waktu yang kita ada ni, inilah dia. Waktu yang sudah berlalu tidak akan berulang kembali. Waktu akan datang kita pun tak tahu apa yang akan berlaku kepada kita. Yang ada kepada kita sekarang, yang ada pada kita ni sekarang. Jadi gunakanlah waktu sekarang ini. Sebab itulah Nabi pesan dah dalam satu hadis, irtanim khamsan qabla khams. Rebutlah 5 perkara ini sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Iaitu syababaka qabla harami, waktu muda kamu sebelum datangnya waktu tua kamu. Waktu muda kita, waktu gagah kita, waktu kuat kita sebelum datangnya waktu tua kita. Kemudian sehataka qabla saqami, waktu sihat kamu sebelum datang waktu sakit kamu. Kita alhamdulillah masih sihat, masih dapat berjalan kaki lagi, mari ke masjid, masih mampu makan dengan tangan, rasa dengan lidah. Cuba kita bayangkan sahabat-sahabat kita dekat hospital tu, yang terbaring kaku di atas katil, tak dapat bergerak kanan ke kiri ke, nak makan pun tak mampu, tebuk ikut perut dia. Nak minum air masuk hidung dia, nak buang air besar pun tebuk ikut perut dia juga. Tapi kita ni alhamdulillah, tapi ramai daripada kita ni masih berat untuk melangkahkan kaki ke masjid. Itulah dia. Itu kita cukup sedih. Sedangkan kalau kita pergi ke Mekah, betapa ramai jemaah yang tak ada kaki. Tak ada kaki, heret je pergi ke Masjidil Haram, pergi ke Masjid Nabawi. Menangis kita mengenangkan orang-orang sihat yang begitu susah nak datang ke masjid, yang begitu susah nak menjejakkan kaki ke masjid. Walaupun kaki mereka sihat, walaupun mereka ni gagah, tapi begitu berat untuk menghadirkan diri ke masjid. Masya Allah. Itulah sihat kita ni sidang jemaah sekalian. Dan yang seterusnya, farawaka qabla syughli, itu waktu lapang kamu sebelum datangnya waktu sibuk kamu. Kita ni alhamdulillah, Allah kurniakan kepada kita satu hari 24 jam. Masanya begitu banyak. Tetapi masa yang banyak itu kita disibukkan dengan tugasan-tugasan dia, kewajipan-kewajipan yang mana kadang-kadang tak mampu kita selesaikan, kita sambung pula esok. Kalau tak selesai esok, lusa pula. Itulah dia kesibukan kita yang mana Allah beri kepada kita 24 jam ini. Masya Allah. Tetapi ramai daripada kita yang menggunakan masa lapang ini, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat
Yang mana ramai orang leka, ramai orang lupa diri, ramai orang lalai ialah itu sewaktu dia sihat, sewaktu dia waktu lapang. Leka sangat. Sewaktu datang ke masjid ini, lalu satu kampung, jumpa dekat wakaf ada orang main haji. Ada lagi main haji ni, Pak Haji ni. Itu yang sedihnya. Tok Bilal panggil Allahu Akbar, dah sudah lagi naik haji petang tu. Itu dia, Masya Allah. Jadi nak kata guana sidang jemaah sekalian, itu antara fenomena kepada warga-warga emas, bukan kapal ni, kapal lain lah. Ada lagi yang duduk dekat wakaf ni. Jadi itu yang dahsyatnya sidang jemaah sekalian. Waktu lapang digunakan main haji. Katakanlah waktu main haji tu tiba-tiba sakit jantung. Tak tahu nak katalah. Bukannya salah satu husnul khatimah, bukannya kesudahan yang baik. Dan kalau boleh, kalau kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala ni, biarlah dalam keadaan husnul khatimah. Baru tadi Tok Imam baca doa dah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudahkanlah kami kehidupan kami ini dengan kesudahan yang baik. Kalau boleh, kalau aku nak bertemu denganmu ya Allah, biarlah dalam keadaan sujud kepadamu. Kalau boleh aku nak bertemu ya Allah dalam keadaan aku baca Quran. Kalau boleh aku nak bertemu kepadamu ya Allah dalam keadaan aku solat kepadamu. Ini dia cita-cita kita, impian kita ni. Biarlah kita disudahkan dengan kesudahan yang baik. Itulah dia sidang jemaah sekalian. Iaitu waktu lapang kita, biarlah kita isi dengan iaitu amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh. Jangankan pula bila kita berada di waktu sibuk baru nak buat itu, baru nak buat ini. Jangan. Apa dia waktu sibuk sidang jemaah sekalian? Maka ulama-ulama menyatakan bahawa waktu sibuk tu ada dua sidang jemaah sekalian. Waktu sibuk yang pertama iaitu apabila kita berada pada sakratul maut. Wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan tiba-tiba datanglah sakratul maut itu dengan benarnya, yang mana ketika itu kamu tidak akan dapat elokkan diri daripada kedatangannya. Bila datangnya sakratul maut, maka kita teringat kepada kisah yang menyedihkan yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kekasih Allah, Nabi ni Rasulullah. Cuba tengok apa yang berlaku kepada Nabi sewaktu dia sakratul maut. Rasulullah pun mengerang kesakitan, berpeluh dahi Nabi, sehinggakan sahabat-sahabat Nabi, isteri Nabi Aisyah pun berpaling muka, Fatimah pun berpaling muka, Sayyidina Ali pun berpaling muka, Bilal pun berpaling muka. Kemudian Rasulullah tanya, wahai Bilal, kamu tak sudi ke tengok wajah aku ni? Wahai Fatimah, kamu tak sudi ke tengok wajah aku ni? Itu dia. Fatimah pun kata, wahai ayahanda, bukannya kami tak sudi, tapi kami tak sampai hati melihat kesakitan dan kepedihan yang tergambar daripada wajahmu, ya wahai ayahanda. Itu yang berlaku kepada Rasulullah. Kita tak tahulah macam mana apa yang berlaku kepada kita ni. Sewaktu sakratul maut ni macam mana keadaannya? Ada ulama-ulama yang cuba ceritakan, iaitu keadaan sakratul maut itu apabila kulit kita disiap daripada daging kita. Ada pula ulama yang mana dia menyatakan bahawa bila duri itu dicocokkan ke dalam daging kita, dicabut duri itu, itulah sakitnya. Tapi sakratul maut itu lebih lagi daripada itu sidang jemaah sekalian. Kemudian Rasulullah dia meminta segelas air daripada Fatimah. Maka Fatimah pun merenciskan air itu kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah pun tanya, sakit ke ya Rasulullah? Rasulullah dia angguk kepala je. Tak dapat nak berkata-kata. Itu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sidang jemaah sekalian. Itu dia. Tak boleh nak bayangkan. Itu yang berlaku kepada Nabi waktu yang sangat sibuk. Waktu yang sibuk itu, di kala itu tak boleh nak bangun dah daripada berbaringan. Nak golek kanan, nak golek kiri pun tak dapat juga. Apatah lagi nak buat sesuatu, nak buat itu, nak buat ini pun tak mampu sidang jemaah sekalian. Itu waktu yang sibuk. Di kala itulah kita pun macam-macam nak buat. Tapi apakan daya, apakan upaya. Itu waktu yang paling sibuk sidang jemaah sekalian, sewaktu kita berada di dunia. Tetapi sibuk yang paling dahsyat lagi iaitu apabila kita berada pada hari kiamat, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuni.
Pada hari itu semua manusia berlari-larian, lupa kepada isterinya, lupa kepada suaminya, lupa kepada adik-beradiknya, lupa kepada sahabat-sahabatnya. Masing-masing dia bawa amalan masing-masing. Tak ingat dah ketika itu sidang jemaah sekalian, nak panggil mana isteriku, mana anak-anakku. Tak ada dah ketika itu, lupa dah segala-galanya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu, kerana sesungguhnya hari kiamat itu sungguh dahsyat, sehingga lupa segala-galanya. Kedahsyatan hari kiamat itu digambarkan bahawa kanak-kanak itu yang berumur 7 tahun, 8 tahun, yang rambutnya hitam boleh berubah rambut dia, boleh putih rambutnya kanak-kanak itu. Dahsyatnya hari kiamat. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tata'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Pada hari itu kamu akan lihat bagaimana si ibu yang sedang menyusukan anak dia, kalau berlakunya hari kiamat, melepaskan anak susuannya. Dahsyat. Mana ada si ibu sanggup lepaskan anak susuannya, tetapi bila berlaku hari kiamat, dia tinggalkan anak susuannya. Dan begitu juga orang yang mengandung, pukul. Orang yang mengandung tu berlaku keguguran. Kenapa? Dahsyatnya hari kiamat. Dan juga hari kiamat itu juga didapati manusia dalam keadaan terhuyung hayam mabuk, bukan kerana mabuk, tapi kerana azab Allah itu. Kerana hari kiamat itu sungguh dahsyat sidang jemaah sekalian. Itu yang berlakunya pada hari kiamat sidang jemaah. Waktu yang sangat sibuk. Jadi itu kita kena rebut peluang ni. Kita ni ada lagi waktu lapang. Kita kena ingat waktu lapang kita ni waktu yang cukup berharga. Yang keempatnya, ghinaka qabla faqri, waktu kaya kamu, waktu senang kamu sebelum datang waktu miskin. Dan yang paling penting yang kelimanya, hayataka qabla mautik, waktu hidup kamu sebelum datangnya waktu mati. Hidup kita ni sekali je sidang jemaah sekalian. Kalau tidak di waktu ini, bila lagi sidang jemaah sekalian? Kalau tidak sekarang ni, bila lagi? Apakah kita nak jadi sebagaimana apa yang telah disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis, bila mana malaikat telah diutuskan oleh Allah untuk bertanyakan kepada penghuni kubur, ya ahlal kubur man tahsuduna hadzal yaum, wahai penghuni kubur, siapa yang kamu cemburukan, siapa yang kamu dengkikan? Maka penghuni kubur pun jawab, wahai malaikat, kami akan cemburukan, kami amat dengkikan kepada orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup, iaitu yang masih mampu berulang alik ke masjid, yang masih mampu lagi berpuasa, yang masih lagi mampu untuk bersedekah. Tapi kami di sini, wahai malaikat, apakan daya, apakan upaya? Menangis penghuni kubur, tapi menangis kemudian tidak ada gunanya. Itu kisah yang diceritakan oleh Nabi. Itu tak masuk lagi apa yang diceritakan oleh Allah dalam Quran. Banyak ayat Allah cerita dalam Quran betapa ramainya manusia yang menyesal bila saja berada di alam barzah. Bila berada di alam akhirat, ramai sungguh orang menyesal sidang jemaah sekalian. Bagi contohnya apabila Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila datang kepada salah seorang daripada kamu akan ajal maut, tiba-tiba dia pun merayu kepada Allah Ta'ala, qala rabbi rji'un, ya Allah, ya Tuhanku, boleh tak beri peluang kepada aku untuk aku kembali ke dunia buat kali kedua, boleh tak? La'alli a'malu shalihan fima taraktu, untuk aku beramal kembali amal yang tak pernah aku buat. Dulu tak pernah mari sujud, dulu tak pernah solat, dulu tak pernah puasa, dulu tak pernah zakat, dulu tak pernah sedekah. Boleh tak ya Allah nak buat sebulan? Maka Allah jawab, kalla, tidak ada. Tidak ada peluang kedua sidang jemaah sekalian. Itu yang kita kena insaf, kena sedar ni, betapa mahalnya waktu hidup kita sekarang ni, waktu lapang kita sekarang ni, waktu sihat kita sekarang ni, tidak ada ternilai harganya. Kalau orang tua dulu kita kata waktu itu emas, tidak benar. Waktu itu bukannya emas, sebab emas tu hilang boleh dicari ganti, tapi waktu tu tak boleh dicari ganti. Mana ada waktu yang telah berlalu boleh dicari ganti? Boleh ke? Nak kembali kepada zaman kanak-kanak kita? Boleh.
Nak kembali kepada zaman remaja boleh? Tak boleh dah. Inilah masa yang kita ada sidang jemaah sekalian. Kita ada sekarang ni. Esok lusa kita dah tahu. Esok lusa kita dah tahu. Iaitu jemputan daripada Allah, kita dah tahu bila-bila. Tak tahu pun. Tak kira sihat ke, tak kira muda ke, tak kira tua ke. Kita dah tahu bila. Sebab itulah kita kena bersedia sidang jemaah sekalian. Kena bersedia. Jadi ini dia persiapan kita. Dengan masa yang kita ada ni, dengan kesihatan yang kita ada ni, dengan kelapangan masa yang kita ada, inilah dia peluang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan pula bila sampai masa tersebut barulah kita nak menyesal. Ketika itu sudah terlambat. Jangan kita jadi macam Fir'aun. Fir'aun itu sewaktu datangnya Nabi Musa. Nabi Musa tunjuk dah macam-macam mukjizat. Fir'aun ketawa je, sihir je. Macam-macam Sabarlah kepada bila nak melintasi lautan. Bila nak melintasi lautan itu, bila Nabi Musa dan orang beriman itu selamat, dan tiba-tiba tertinggallah Fir'aun bersama dengan bala tenteranya ditenggelamkan oleh laut. Di kali itulah Fir'aun tu, dikala dia terumbak ambing kelemasan di lautan itu, barulah dia kata amantu bima amanat bihi Bani Israel. Barulah aku beriman dengan agama yang telah diimani oleh Bani Israel. Dikala dia terumbak ambing, dikala dia berada sakratul maut. Jadi apakah diterima oleh Allah? Tidak sekali-kali sidang jemaah sekalian. Itulah yang diceritakan oleh Allah dalam Quran. Jadi sia-sia ucapan yang telah dilafazkan oleh Fir'aun tadi di saat-saat akhir. Jadi apakah itu yang kita nak? Tidak sekali-kali sidang jemaah sekalian. Kalau kita nak taubat, taubatlah sekarang. Kalau kita nak menyesal, menyesallah sekarang. Kalau kita nak beramal, beramallah sekarang. Inilah dia masanya. Jadi bila lagi? Jadi nak ceritakan kepada kita bahawa masa tu sudah semakin lama semakin singkat dah kepada kita. Jadi kita kena sedar sidang jemaah sekalian. Itu Rasulullah pesan dah kepada kita bahawa Allah telah tunjukkan kepada kita 3 petunjuk. Allah dah turunkan kepada kita ni 3 tanda. Kena sedar 3 tanda ni. Bila mana kita sampai umur 40 tahun, sedarlah. Rata-rata kebanyakan kita 40 tahun lebih dah. 40 tahun lebih dah. Sedarlah. Buatlah persediaan, buatlah persiapan. Yang kedua ni sidang jemaah sekalian, cuba tengokkan cermin tu, di janggut kita ke, misai kita, di rambut kita ke, ada uban tak? Ada. Tak ada ustaz muda ke ustaz, sorak je. Sorak pun uban juga. Itu petanda yang Allah Ta'ala hantarkan kepada kita ni sudah tua. Jangan aku mudalah sidang jemaah sekalian. Jangan subi ni kita cabutlah. Sedar-sedarlah uban itu. Yang ketiga, iaitu apabila Allah turunkan ataupun datangkan tanda kepada kita, iaitu bila kita dah mula sakit-sakit. Sakit lutut pun ada, sakit pinggang pun ada, sakit belakang pun ada, sakit orak pun ada. Macam-macam sakit yang Allah turunkan kepada kita ni sebagai petanda bahawa kita ni dah semakin hampir untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar-sedarlah. Kalau 3 tanda ni ada ni, bersedialah. Jangan kita terpelagak sombong. Jangan kita takabur sidang jemaah sekalian. Jadi marilah kita merendah diri kepada Allah. Kita buangkan sifat-sifat kesombongan itu. Jadi jadilah kita ni sebagai hamba yang penuh-penuh tawaduk, yang penuh-penuh ikhlas, dan kita mengisi kehidupan kita ni untuk kita beribadah kepada Allah. Hendaklah sama-sama kita lakukan solat. Jadi dalam 4 solat ini, itu yang paling utama sidang jemaah sekalian. Kalau dulu tak pernah kita hadir solat ke masjid, kita hadirkan dalam diri. Kalau dulu kita sembahyang seorang diri kat rumah, marilah kita pakat-pakat kita solat jemaah kat masjid pula. Jadi ini kelebihan dia yang mana Allah berikan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid Allah ini ialah orang yang beriman kepada Allah dan juga hari kiamat. Siapa dia yang rajin mari sejid ni? Inilah dia. Bukan sebarang-barang orang ni. Bukan senang nak mari sejid ni. Orang yang terpilih je. Apatah lagi nak istiqamah 5 waktu ni. Bukan senang. Itulah dia. Jadi yang dapat istiqamah 5 waktu ni hebat sidang jemaah sekalian. Hebat. Itulah dia. Orang hebat tu.
Kalau 5 kali boleh mari sejid. Dengan waktu zuhurnya, dengan waktu asarnya, awal-awal lagi. Jangan lupa, orang yang mari sejid ini, iaitu telah disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis, iaitu sab'atun yazilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan diberikan perlindungan oleh Allah pada hari itu. Tidak ada perlindungan lain melainkan perlindungan Allah. Iaitu siapa dia? Iaitu salah satu seorang daripada dia, man kana qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya ingat kepada masjid. Bertuah orang itu sidang jemaah sekalian. Pada hari kiamat, di pada masa kalau orang lain dipanggil peluhnya, dan juga matahari didekatkan dengan jarak 1 paku, tapi orang yang hatinya ingat kepada masjid ini, alhamdulillah, aman, sejahtera, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Tak kena panas, tak kena lautan peluh. Itu dia hebatnya orang yang hatinya ingat kepada masjid sidang jemaah sekalian. Marilah sama-sama kita menghidupkan hati kita ni, cintakan kepada masjid. Dan marilah sama-sama kita cintakan solat berjemaah. Salatul jamaati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Solat jemaah itu lebih afdal daripada sembahyang seorang diri 27 kali ganda. Itu dia ganjaran yang Allah beri. Itu tak masuk lagi kalau kita mari lakuh kita daripada rumah mari sejid, gugur sekali dosa kita. Dengan lakuhan kita tu gugur dah sekali dosa kita. Gugur dah. Kemudian kita ambil wuduk daripada rumah kita pun bertambah-tambah lagi pahala. Dan kemudian kita masuk sejid baca pula doa, iaitu Allahumma ighfirli dhunubi waftah li abwaaba rahmati. Tambah lagi pahala. Kemudian masuk sejid duduk pula iktikaf pun dapat lagi pahala. Tambah lagi sembahyang berjemaah. Itulah dia. Banyaknya pahala yang Allah beri kepada kita ni. Dengan niat kita, hati kita ingat kepada masjid. Itulah dia. Jadi bila lagi peluang untuk kita mencari ganjaran yang berlipat ganda ni sidang jemaah kilat, kalau tidak masa ni. Inilah dia. Sehingga kan Rasulullah beritahu, lau ta'lamuna, kalau kamu tahu kelebihan yang ada pada solat jemaah di masjid ini, nescaya kamu akan datang walaupun dalam keadaan merangkak sekalipun. Dalam keadaan susah-susah pun mari juga. Pasal apa? Nak merebut ganjaran sembahyang berjemaah ini. Itu. Tapi ramai orang tak sedar. Ramai orang yang tidak menghayati solat berjemaah ini. Jadi sebab itu masjid kita jadi sunyi sepi. Jadi marilah sama-sama kita hidupkan, kita imarahkan, kita meriahkan masjid kita ni. Itu sekurang-kurangnya dengan kita menghadiri sembahyang berjemaah. Kalau nak comel lagi, ada pula majlis tazkirahnya dengan kuliah maghribnya, dengan kuliah subuh. Lagi hebat. Sebab kita nak penghayatan itu, iaitu ibadah kita tu biarlah berdasarkan kepada ilmu. Bila ibadah kita berdasarkan kepada ilmu, barulah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan kita tu insya-Allah mencapai kepada tahap keikhlasan dan tahap ketakwaan, dan juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah dia sidang jemaah kilat. Barulah kita lihat betapa susahnya kita ni untuk menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Perlukan kepada kesabaran, perlukan kepada istiqamah, perlukan kepada kesungguhan. Sebab itulah Nabi kata, wahufatil jannatu bil makarih. Jalan untuk menuju ke syurga ni penuh dengan kepayahan. Wahufatil naru bis syahawat. Jalan untuk menuju ke neraka ni penuh dengan nafsu syahwat. Jadi cubalah kita perhatikan, cuba kita muhasabahkan diri. Memang jalan untuk menuju ke syurga ni payah. Nak bangun tengah malam pukul 2, pukul 3 pagi bukan senang. Bukan senang. Nak sembahyang tahajud ni bukan senang. Nak puasa sunat pun bukan senang juga. Tidak sebagaimana Nabi SAW sebelum sembahyang subuh tu, dia tanya bini dia, wahai Ish, apa makanan kita pagi ni? Isteri kata, tak ada apa-apa. Tak apa, aku berpuasa hari ni. Kita ni susah. Sebelah rumah kita ada kedai makan. Teba dah roti canai. Susahlah tu. Teba roti canai dah, bau kuat dah, bau karinya. Susah nak puasa tu. Itulah dia cabaran dan dugaan kepada kita. Jadi itu. Jadi tapi Nabi tengah-tengah malam bangun, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, ditanya oleh isterinya Aisyah,
Wahai kekanda, buat apa lagi bangun tengah-tengah malam ni sedangkan kekanda diampunkan dosa dulu, kini dan selamanya? Maka Rasulullah pun jawab, afala akunu abdan syakura, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Rasulullah buktikan kesyukurannya dalam bentuk amal soleh, bangun tengah malam. Jadi macam mana pula kita? Jadi malunya kita dengan Nabi. Sampai Rasulullah bangun tengah malam, bekak dua tapak kakinya, bekak lama berdiri, tapi bekak kita ni bekak go out. Bekak go out. Faham dah tu. Jadi bekaknya Rasulullah kerana apa? Kerana lama berdiri. Itulah dia sidang jemaah sekalian. Marilah sama-sama kita muhasabah diri supaya kita membina azam baru. Kita solat 5 waktu pun kita telah membina aku janji kita, memperharui aku janji kita kepada Allah. Kita nak disiplinkan diri dengan 5 waktu. Betul tak? 5 waktu tu kita disiplinkan pada awal waktunya. Ayu amal afdal as-salatu fi waqtiha. Apakah amalan yang afdal? Solat pada awal waktunya. Tu kita disiplinkan diri dengan solat 5 waktu itu. Jadi ayuh sidang jemaah sekalian, mari kita istiqamah, mari kita sungguh-sungguh, mari kita sabar dalam kita melakukan ketaatan ini. Mula-mula marilah sama-sama kita berjemaah di masjid. Kita istiqamahkan dengan 5 waktunya. Jadi kita ikhlaskan niat kita. Jadi itu dia. Kemudian marilah juga sama-sama kita menekuni dan kita menelaah bab yang berkaitan tentang solat. Sehingga Syekh Daud Patani pun dia ada satu kitab yang membicarakan tentang solat saja. Itu kitab Muniatul Musalli. Bab solat je. Tak ada bab lain. Itu dia. Nak menunjukkan kepentingan ibadat solat. Muniatul Musalli. Itu dia. Cuba baca kitab itu sidang jemaah. Mudah-mudahan dengan itu kita hadam bab solat itu. InsyaAllah daripada situ barulah kita boleh khusyuknya. Sebab kita nak mencapai apa yang telah disebut oleh Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Percayalah orang yang beriman itu apabila dia khusyuk dalam solatnya. Jadi itulah antara tujuan-tujuan kita ni. Apabila kita nak solat, kita nak khusyuk dalam solat kita. Kita nak disiplinkan diri dalam solat kita. Kita nak mengejar fadilat, iaitu berjemaah dalam solat kita. Dan yang paling utamanya lah untuk kita mencapai ketakwaan kita, membuktikan keimanan kita, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia sidang jemaah sekalian, antara tazkirah raikat. Banyak lagi nak ceritanya sampai tengah malam boleh. Tapi itulah dia antara poin-poin penting lah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan itu insya-Allah iaitu menjadi suatu pekalan ilmu yang bermakna, yang memberatkan timbangan amal soleh kita insya-Allah. Kalau ada peluang, kalau ada kesempatan, insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam kesempatan-kesempatan akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita ni bukanlah yang terakhir. InsyaAllah ada lagi pertemuan-pertemuan akan datang untuk sama-sama kita beringat, sama-sama kita muhasabah diri, sama-samalah untuk kita mengisahkan diri kita, untuk kita menjadikan diri kita ni sebagai orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi sekadar itulah sahaja yang termampuan sampaikan untuk tazkirah perdana pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang, apa yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Dan saya sudahi dengan iaitu kalimah yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.